Salam sejahtera dan salam Aidilfitri. Buletin UKAS edisi tengah hari 24 Mei 2020 bersama saya Ernest Jonathan Seribu. Berita utama. Rakyat di negeri ini diingatkan agar tidak alpa dan memandang ringan prosedur operasi standard SOP musim perayaan yang ditetapkan khususnya ketika negara ini masih berada dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg dalam perutusan Hari Raya Aidilfitri 2020 memberitahu langkah itu penting bagi memutuskan rantaian COVID-19 sekaligus mengelak gelombang kedua pandemik tersebut. InsyaAllah dengan penguatkuasaan yang ketat dan kerjasama yang erat daripada seluruh rakyat, usaha kita nampak hasil setakat ini. Walau bagaimanapun, saya menyeru kepada semua supaya dengan kelonggaran yang diberi dalam tempoh PKPB ini, kita tidak alpa terhadap SOP dan protokol yang telah ditetap khususnya dalam musim perayaan ini untuk mengelakkan gelombang kedua wabak COVID-19. Datuk Petinggi Abang Johari memberitahu rakyat terpaksa berhadapan dengan keadaan yang luar biasa, ekoran langkah-langkah dan perintah-perintah yang perlu dipatuhi oleh semua rakyat bagi mengekang wabak COVID-19 daripada terus menular. Malah jelasnya dalam suasana dan norma baharu dan berlainan semasa sambutan Aidilfitri kali ini, rakyat dimohon untuk terus merayakan hari yang mulia ini dengan semangat muhibah dan persaudaraan antara sesama manusia tanpa mengira perbezaan agama dan keturunan. Dalam kesempatan ini, saya mengajak seluruh anak Sarawak, berbagai bangsa, keturunan, pegangan agama dan fahaman politik untuk sama-sama berusaha mengekalkan perpaduan dan keharmonian rakyat di negeri yang tercinta ini. Laporan seterusnya. Sebanyak 125 buah pertubuhan bukan kerajaan NGO di Sarawak telah menerima bantuan dalam bentuk geran daripada kerajaan negeri. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Seri Hajah Fatimah Abdullah dalam sidang medianya pada Jumaat berkata, ini sebagai mengiktiraf sumbangan dan peranan mereka sejak sekian lama khususnya dalam pelbagai aspek kesejahteraan komuniti. During PKPB, NGOs are not allowed to organize any fundraising programs or activities involving crowd. But at the same time, the NGOs, some of them they still have to pay rental of office premise. They have to pay the salary of the staff, and also other bills such as utility bills still has to be paid. Jelas beliau, peruntukan sebanyak RM1,291,000 tersebut adalah untuk tujuan melaksanakan program komuniti NGO sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Daripada jumlah tersebut, 54 buah adalah dari PDK, Pusat Pemulihan Dalam Komuniti. Jadi kesemuanya akan menerima grant, tapi bukan hari ini ya. Kemudian selain daripada itu, 13 buah pusat aktiviti warga emas dan 14 buah pusat jagaan warga emas. So yang lain-lain saya tak sebut di sini ya, juga menerima ya. Untuk itu, bantuan dari kerajaan tersebut diharap dapat membantu NGO memenuhi sebahagian daripada keperluan mereka di samping memantapkan kesejahteraan komuniti di Sarawak. Dalam perkembangan sama, ujar Datuk Seri Fatimah, kementeriannya memerlukan penglibatan aktif 3 buah NGO dalam menangani isu yang diberi fokus utama bagi memantapkan kesejahteraan komuniti di Sarawak. 3 NGO akan menjadi rakan strategik kami dalam menangani isu tersebut. Yang terlibat adalah Persatuan Kesihatan Mental bagi menangani isu kesihatan mental,
pertubuhan bagi pencegahan, rawatan dan pemulihan, penagihan Sarawak ataupun singkatannya OPTAR bagi isu penyalahgunaan dadah dan substans, dan Sarawak Women for Women Society dalam isu keganasan rumah tangga dan juga isu keselamatan kanak-kanak. Justru dengan kerjasama tersebut, beliau berharap dapat menguatkan lagi usaha kerajaan negeri dalam menangani isu-isu berkenaan demi menjamin kesejahteraan komuniti. I hope our NGO can play their role to create greater awareness, sharing and educating society to become more caring among others, to become a catalyst for change in their own community. Organize and lead public events by way of telecommuting through alternative means such as webinar, online communication and system support mechanism, collaborate with the government on social intervention programs and research to provide input for societal well-being, untuk kesejahteraan masyarakat kita, to help us to disseminate information online on the government's assistance and aids to inform communities in need, and to provide awareness on compliance with SOP and norms related to the new normal. Laporan diteruskan dengan kemudahan feri di seluruh Sarawak, khususnya di kawasan pesisir dijangka beroperasi seperti biasa mengikut jadual yang telah ditetapkan. Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Datuk Julaihi Narawi bagaimanapun menjelaskan tiada pertambahan jumlah feri ataupun pertambahan masa beroperasi kerana menjangkakan aliran trafik tidak bertambah semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Daripada tahun ini kita menggunakan jadual biasa, tidak memberi pertambahan jumlah feri ataupun pertambahan masa feri beroperasi kerana kita tidak menjangkakan aliran trafik yang bertambah. Kerana kita masih berada dalam suasana Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, jadi maknanya kita tidak akan mempunyai trafik frekuensi yang tinggi lah. Bercakap dalam perutusan Hari Raya Aidilfitri, Datuk Julaihi yang juga Adun Sebuyau memberitahu tempoh operasi feri berbeza di semua pangkalan bermula dari jam 4 pagi hingga 12.30 malam. Beliau turut menasihat orang awam agar terus mematuhi arahan PKPB semasa sambutan Hari Raya Aidilfitri bagi memutus penularan wabak COVID-19. Berita berikutnya, Majlis Bandaraya Miri MBM akan memperhebatkan kempen publicity terhadap pentingnya mematuhi arahan prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bagi mengekang penularan wabak COVID-19 di Miri. Datuk Bandaraya Miri Adam Yee Siu Sang berkata, langkah ini selaras dengan amaran dari Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hien mengenai kebimbangan dan bahaya gelombang kedua dan ketiga COVID-19. We'll be doing a publicity campaign to urge public to maintain high degree of health precautions and strictly to comply with the movement control order SOPs, like wearing face masks, sanitizing and washing hands, social distancing, stay home, stay safe. We should not let down our guards until this COVID-19 pandemic is officially declared over. Yeah. Tambahnya lagi, kempen publicity ini akan disokong dan ditaja sepenuhnya oleh Dewan Perniagaan Cina Miri, DUBS dan Dewan Perniagaan Dayak. Now, the involvement of the three chambers of commerce is most relevant and also an indication that the business community is taking a very serious view of the severe negative impact of COVID-19 on business activities with the prolonged lockdown. Thus, every efforts have to be expanded to ensure that there will be no second or third wave. In the event of a second or third wave of COVID-19,
then there will be further lockdown and may even be total lockdown. In such an event, the business community will suffer even more. Yeah. Sekian bersama saya, Ines Jonathan Seribu dan kru penerbitan. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari ukas.sarawak.gov.my atau di Facebook, Instagram, Twitter dan saluran YouTube Buletin Ukas. Sebelum mengakhiri buletin, saksikan ucapan khas sempena Hari Raya Aidilfitri dan Gawai daripada para pemimpin Sarawak. Patuhilah SOP semasa menyambut perayaan Aidilfitri dan maaf zahir dan batin. Salam Ukas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kesempatan ini, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri dan memohon maaf zahir dan batin. Dengan doa, semoga kita sama-sama mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat Gawai kepada rakan-rakan kita. Diharap tahun ini kita semua selamat. Diharap pada tahun depan kita pun masih selamat. Jadi, kukak ngucap selamat ngintu Hari Gawai Dayak. Gayu guru gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Sengau Ahli Dewan Undangan Negeri N77 Telangusan ingin mengambil kesempatan ini nak mengucapkan salam penuh hormat dan ucapan selamat Hari Raya Aidilfitri khusus dan istimewanya kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita, Datuk Petinggi Abang Johari Tun Abang Haji Openg serta seisi keluarga, ahli kabinet, saudara-saudari yang beragama Islam dan juga khususnya kepada saudara-saudari beragama Islam yang berada di kawasan N77 Telangusan. Saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Dan seterusnya juga saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Gawai kepada Yang Berhormat Datuk Ahmad Douglas Ugambas, Timbalan Ketua Menteri kita dan seisi keluarga, ahli kabinet, saudara-saudari yang menyambut Hari Gawai dan juga istimewanya kepada rakan-rakan kita yang berada di dalam DUN N77 Telangusan. Saya ucapkan selamat Hari Gawai, Gayu Guru Gerai Nyamai, selamat Hari Raya Aidilfitri dan selamat Hari Gawai. Stay home, stay safe. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Saya John Anak Ilus, Ahli Dewan Undangan Negeri N23 Bukit Semujak serta keluarga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua rakan-rakan yang beragama Islam. Saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Gawai Dayak tahun 2020 kepada semua rakan-rakan yang berbangsa Dayak. Stay home, stay safe. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ingin mengucap selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucap selamat menyambut Hari Gawai, Gayu Guru Gerai Nyamai.